Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anak-anak pelajar tingkatan 2. Hari ini kita akan belajar tentang subjek sejarah tingkatan 2, tajuk Sarawak dan Sabah bersama saya, Cikgu Cik Kamaluddin bin Ya. Baik, objektif pembelajaran kita pada kali ini ialah murid-murid akan berjaya sekiranya murid-murid dapat menerangkan pemerintahan tempatan di Sarawak dan Sabah secara bertulis di dalam buku latihan masing-masing. Kriteria kejayaan kita kali ini, pertama, murid dapat menaraikan ciri-ciri pemerintahan tempatan di Sarawak dan Sabah. Dan yang kedua, murid dapat menjelaskan pemerintahan tempatan di Sarawak dan Sabah. Okey, untuk pengenalan, di Sarawak dan Sabah telah wujud beberapa bentuk pemerintahan tempatan yang tersusun dan tersendiri. Bentuk pemerintahan ini wujud berdasarkan kawasan geografi, iaitu pesisir pantai, muara sungai atau lembah sungai dan pedalaman. Di Sarawak pula, penduduk di Sarawak juga seperti di beberapa kawasan di alam Melayu telah menampakkan ciri-ciri tamadun tinggi dengan mendirikan beberapa buah kerajaan awal di pesisir pantai dan lembah sungai. Suku kaum lain di kawasan pedalaman masih berada dalam masyarakat kesukuan. Kesultanan Melayu Brunei telah menyebarkan pengaruhnya di Sarawak. Okey, kita lihat kemunculan pemerintahan tempatan di Sarawak. Ciri-ciri pemerintahan tempatan di Sarawak, yang pertama kita lihat kepimpinan kesukuan. Di kawasan pedalaman Sarawak terdapat kepimpinan kesukuan yang berbeza daripada kawasan muara sungai. Setiap kaum mempunyai ketuanya yang bebas daripada kawalan mana-mana kuasa dari luar. Masyarakat Iban sebagai contoh mempunyai ketua mereka sendiri yang dikenali sebagai tuai rumah. Bagi kaum Kayan pula, pemimpin mereka dikenali sebagai Kelunan Marin atau Hipun Umar. Pemimpin kaum Kenyah pula digelar sebagai Peran Lepo, manakala pemimpin kaum Kelabit dikenali sebagai Lai Rayeh. Kemudian kita tengok kepimpinan di lembah sungai. Tadi ciri yang pertama, kepimpinan kesukuan. Sekarang kita tengok ciri yang kedua, iaitu kepimpinan lembah sungai. Kaum Melayu di pesisir pantai dan lembah sungai menerima pengaruh daripada kerajaan alam Melayu dan membentuk pemerintahan, dan ada dua bentuk pemerintahan kepimpinan di lembah sungai, iaitu kerajaan dan wakil raja. Di Sarawak terdapat kerajaan di kawasan lembah sungai, iaitu Sawaku, kerajaan Samadong, kerajaan Kalka, kerajaan Saribas dan kerajaan Melano. Wujud interaksi antara kerajaan-kerajaan ini dengan kerajaan-kerajaan luar. Kerajaan ini telah muncul semenjak abad ke-7. Kemudian kita melihat kepada sistem pemerintahan yang kedua di kawasan lembah sungai ini, ialah sistem yang dikenali sebagai wakil raja. Pergerakan dan penghijrahan penduduk di alam Melayu telah pun membawa perubahan dan pembentukan tamadun yang lebih tinggi. Penduduk di kawasan pesisir pantai di Sarawak terdiri daripada kaum Melayu, telah dipengaruhi oleh kerajaan Sriwijaya, Brunei dan Majapahit. Sebagai contoh, kerajaan Sawaku yang berpusat di Santubong, kerajaan Samadong di lembah sungai Samarahan,
dan Kerajaan Kalka di Kuala Sungai Krian telah membentuk sistem kerajaan sendiri dengan menggelarkan raja mereka sebagai Datu ataupun Datuk Abang dan Dayang. Kesultanan Melayu Brunei kemudiannya mengekalkan sistem pemerintahan kerajaan Melayu di Sarawak kecuali kaum Dayak yang diberikan gelaran seperti orang kaya. Lokasi memainkan peranan penting dalam pembentukan kerajaan atau pemerintahan tempatan di Sarawak. Penduduk di lembah sungai ditadbir menerusi kerajaan dan wakil raja. Manakala penduduk di kawasan pedalaman membentuk pentadbiran berasaskan suku, kaum dan puak-puak tertentu. So, kedua-dua bentuk kepimpinan ini menjelaskan bahawa penduduk Sarawak telah mempunyai pentadbiran yang tersusun dan teratur. Okey, seterusnya kita sambung kepada kemunculan pemerintahan tempatan di Sabah. Ciri-ciri pemerintahan tempatan di Sabah hampir sama dengan Sarawak, iaitu kepimpinan kesukuan dan juga kepimpinan lembah sungai. Di Sabah, masyarakat pedalaman di Sabah telah mempunyai kepimpinan kesukuan yang tersusun dan bebas daripada kawalan kuasa-kuasa luar. Hal ini boleh dilihat dalam kepimpinan kesukuan kaum seperti Kadazan Dusun, Murut dan Orang Sungai. Kaum Kadazan Dusun, Murut dan Orang Sungai mempunyai bentuk kepimpinan yang hampir sama. Kedua-dua kaum mempunyai seorang ketua yang dikenali sebagai orang tua, manakala Bobo Hizan atau Bobo Lian bagi kaum Kadazan Dusun dan Babalian bagi kaum Murut pula bertanggungjawab menguruskan soal-soal adat dan juga pantang larang. Kewujudan pertempatan di pedalaman Sabah telah membentuk kepimpinan kesukuan berdasarkan kaum-kaum tertentu. Keterbukaan kawasan lembah sungai pula membawa kepada kemunculan 3 corak kepimpinan yang berbeza mengikut pengaruh Kesultanan Melayu Brunei, Kesultanan Sulu dan Ketua Bebas. Okey, kita lihat ciri-ciri yang kedua di Sabah, iaitu kepimpinan lembah sungai. Kawasan lembah sungai di Sabah terdedah kepada pengaruh Kesultanan Melayu menerusi Wakil Brunei, Wakil Sulu dan Ketua Bebas. Wakil Raja. Pengaruh dari Brunei dan Sulu di Sabah adalah menerusi Wakil Raja. Kuasa pemerintah Wakil Raja ini adalah dalam aspek kehakiman, menjaga keamanan dan kebajikan penduduk. Mereka juga mengutip cukai daripada penduduk dan aktiviti-aktiviti perdagangan. Manakala Ketua Bebas, kepimpinan ini diketuai oleh seorang ketua bebas. Mereka ini mentadbir wilayah di muara-muara sungai. Ketua-ketua bebas di Sabah terdiri daripada Sharif Osman yang menguasai kawasan Marudu dan Datuk Kurunding yang menguasai kawasan Tunku. Ketua bebas ini menegakkan kekuasaan dan menjalankan undang-undang sendiri. Mereka ini biasanya mempunyai pertalian dengan keluarga diraja, sama ada daripada Brunei, Sulu ataupun keturunan Arab Syarif. Penduduk di bawah pemerintahan mereka terdiri daripada pengikut-pengikut mereka. Okey, setakat ini dulu video PDPC Cikgu kali ini tentang tajuk Sarawak dan Sabah di bawah subtopik kemunculan pemerintahan tempatan. Sehingga kita berjumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum. Stay home, stay safe. Bersama kita hapuskan rantaian COVID-19. Assalamualaikum.